أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Sidang penonton para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari terlebih dahulu kita mulakan pertemuan kita pada malam yang sungguh mulia ini. Sebelum kita membicarakan akan firman Allah Subhanahu wa taala, akan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, baiknya kita mulakan dengan bersama-sama kita membaca Ummul Furqan, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita selawat sama-sama, jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Syukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini, pada hari Sabtu malam Minggu, Sabtu malam Ahad, yang kadang-kadang kita berada di rumah,
kita ambil kesempatan, kita ambil ruang dan peluang untuk solat berjamaah dengan isteri dan juga anak-anak. Yang peluang ini kadang-kadang jarang kita dapat lakukan, tetapi dalam suasana kita berada dalam PKPB ini, mungkin barangkali masa kita banyak berada di rumah. Jadi ambillah kesempatan hari ini pada ibu ayah sekalian untuk sama-sama, saya ingatkan diri saya sendiri, untuk kita bersama-sama berjamaah dengan isteri dan juga anak-anak kita. Selepas itu kita lihat sedikit video ini, sedikit tentang kuliah online ini. Mudah-mudahan Allah memberkati dan berahmati kita semua, sekalipun kita bertemu dalam alat media sosial, kita berada dalam suasana bukan secara live, bukan secara depan-depan, tetapi kita live dalam alam maya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap memberikan kita rahmat dan barakah yang sangat banyak, sebab kita memilih untuk berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Baik tuan-tuan pada jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi pada malam ini di page Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan, Fasa 2A. Mudah-mudahan siapa sahaja yang melihat akan video ini, akan kuliah ini, saya mendoakan agar tuan-tuan, ibu ayah, pak long, mak long, pakcik makcik dan seluruhnya diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan kesihatan yang baik untuk terus hidup dalam muka Allah ini, dan diberikan kekuatan dari keizinan untuk terus meneruskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan para jemaah sedang penonton yang dirahmati Allah, malam ini insya-Allah saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan juga para jemaah sekalian, sedang penonton sekalian, di bawah tajuk layakkah kita untuk masuk syurga? Layakkah kita untuk masuk syurga? Persoalan ini saya tak tujukan kepada sesiapa, tetapi untuk sama-sama kita mengambil ibrah, sama-sama kita tanya pada diri kita sendiri, kita muhasabah sama-sama. Dalam keadaan kita tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini, kita tunaikan solat fardu 5 waktu saya semalam. Mungkin ada mereka yang tambah dengan solat sunat, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Dan waktu kita baca Al-Quran, kita cuba faham Al-Quran, kita menghafaz Al-Quran, kita buat amalan-amalan yang lain dan sebagainya. Kita tanya pada diri kita, layakkah kita ini untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Dan mungkin ada di kalangan kita yang sering alunkan tentang rintihan ini. Apa dia? Ilahi lastu lil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Tuhanku, aku tidak layak ke syurgamu, namun tak pula sanggup menghadapi azab nerakamu. Itulah lebih kurang tuan-tuan. Mungkin sering kita alunkan itu. Dan pernah tak kita ini bertanya pada diri kita sendiri, ya Allah, layak ke aku ni ya Allah untuk menghuni syurgamu ya Allah? Dengan kekhilafan yang kita lakukan, dengan dosa yang bertambah-tambah kita lakukan, Allahu Akbar, kadang-kadang tuan-tuan kita tadi kita sendiri, layak ke ya Allah aku masuk ke syurgamu ya Allah? Yang keadaan aku sekarang ni kadang-kadang solat, minta maaf cakap, kadang-kadang tuan-tuan sama saja saya, tuan-tuan sekarang ni, peringatan untuk saya sendiri, kadang-kadang tuan-tuan Allah uji kita bermacam-macam. Adakah layak kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Persoalan syurga ini tuan-tuan, dalam Al-Quranul Karim Allah menggambarkan dengan banyak ayat, dengan banyak tempat. Dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah menggambarkan tentang keindahan syurga, Masya Allah, Tabarakallah. Namun begitu, tak mampu untuk kita terbitkan, tak mampu kita nak bayangkan bagaimana indahnya syurga tersebut. Kalau kita pernah pergi kepada pesta flora and fauna di Putrajaya, kita nampak, ya Allah, cantiknya dengan kemelipan lampu-lampu dan sebagainya. Bahkan syurga itu berpuluh kali ganda lagi cantik dan indahnya daripada taman tersebut. Kalau kita pernah pergi ke KLCC contohnya,
kita ambil gambar selfie dan sebagainya, kita nampak cantiknya pemandangan di KL dan sebagainya. Bahkan syurga itu, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, beratus kali ganda lagi cantik dan hebatnya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dan dalam Al-Quran, tuan-tuan, Allah gambarkan kepada kita, nak menceritakan tentang nikmat syurga ini, tentang hebatnya syurga ini. Allah datangkan dengan beberapa istilah, tuan-tuan, yang sering kita nampak dalam Al-Quranul Karim, kalimah jannatun. Kalimah jannatun, jim, nun, ta, kan? Itu sering kita nampak banyak dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga ada kalimah Darussalam, Darul Khuld, ada nama Jannatul Ma'wa, Jannatu Adil dan sebagainya. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, saya tak nak membicarakan tentang nikmat berada di syurga, tetapi kita muhasabah sama-sama dengan sifat kita ada pada hari ini, tuan-tuan. Layakkah kita ini nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam keadaan sekarang kita berada suasana dalam pandemik COVID-19 ini. Ini peluang yang terbaik Allah berikan kepada kita untuk kita muhasabah sama-sama. Ya Allah, kita bermohon merintih kepada Allah, apakah ujianmu ini ya Allah, tunjukkan iman aku kepadamu ya Allah. Kita tanya diri kita sendiri, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Dalam Al-Quran, bila kita mula daripada Al-Fatihah, kita akan jumpa kalimah jannah. Yang pertama pada ayat ke-25. Ayat ke-25 dalam surah Al-Baqarah, yang berceritakan tentang kegembiraan. Apa kata Allah? Bada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian yang berada di rumah ataupun berada di surau, boleh buka Al-Quran. Buka Al-Quran, kita lihat terletak di mana kalimah jannah yang pertama ini. Tuan-tuan lihat pada muka surat yang ke-5. Buka muka surat yang ke-5 pada ayat ke-25. Apa kata Allah? Bada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhir ayat. Apa kata Allah? Dan berikanlah kabar gembira, wabasyir, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang siapa? Alladzina amanu, orang yang telah beriman, wa amilus solihat, dan waktu yang sama dia menunaikan beramal soleh, menunaikan perkara kebaikan dan sebagainya. Tak kira cerita bab soleh ini, tuan-tuan, kadang-kadang kita kongsi insya-Allah, mudah-mudahan dalam Al-Quran juga, tuan-tuan, nak capai kepada makom soleh ini ada beberapa peringkat yang perlu kita kena ikut. Ada step by step dia. Sebab itu kenapa Allah sandingkan amanu wa amilus solihat. Sebab iman ini ramai orang beriman, tetapi nak dapat iman yang beramal soleh ada kriteria dia. Jadi kita akan kongsikan insya-Allah, mudah-mudahan. Allah pesan dalam Al-Quran, kabar gembira, berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa dia? Anna lahum jannat, bagi mereka itu sesungguhnya, kata Allah, akan beroleh syurga. Akan beroleh syurga. Yang syurga tersebut, kata Allah, tajri min tahtihal anhar, di mana akan mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai-sungai. Dan daripada syurga tersebutlah, kata Allah, kullama ruziqu minha min samarah, mereka akan diberikan rezeki dengan buah-buahan, rizqa, dengan buah-buahan dan sebagainya, kata Allah. Tuan-tuan, bila mana gambaran ini gambarkan kepada kita, tuan-tuan, pastinya setiap orang yang beriman dia mengimpikan untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang kita ada musuh kita. Kita ada orang, kita ada makhluk yang cuba memesongkan kita. Kita ada makhluk yang cuba kadang-kadang cuba menyesatkan kita. Kadang-kadang nafsu kita terikut juga, tuan-tuan, dengan perkara sebegini dan sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, untuk membicarakan tentang layakkah kita masuk ke syurga Allah ini, bukanlah kata saya yang terbaik. Tidak, tuan-tuan, kita muhasabah sama-sama. Saya nak datangkan satu kisah untuk kita berkongsi sama-sama, mengambil iktibar. Tentang kita lihat contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
Para sahabat, tuan-tuan, orang yang dekat dengan baginda Nabi SAW. Bahkan dari segi keimanan mereka, tuan-tuan, menggambarkan mereka ini memang antara ahli syurga. Dan kita nak ikut, tuan-tuan, tu ikut-ikutan yang terbaik. Contoh, tuan-tuan, bila mana kita membaca kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin, di hujung kitab tersebut, tuan-tuan, ada kisah berkaitan tentang Hayatus Sahabah. Kitab yang dikarang oleh Imam Abu Lais As-Samarkand, diceritakan tentang satu hari, tentang satu hari ada seorang pemuda bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dan pemuda ini dia datang ke jumpa Nabi dalam keadaan muka yang agak kusut, yang agak gelisah, murung, diam. Dan dia berjumpa dengan Nabi untuk menanyakan tentang satu persoalan, untuk menanyakan tentang satu pertanyaan kepada baginda Nabi SAW. Sebab soalan ini bermain di minda je lama dah, dan dia rasakan bahawa aku ni layak ke masuk syurga. Tuan-tuan, sahabat pun dia rasa macam tu, tuan-tuan. Sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, yang dapat didikan direct daripada Nabi SAW, turut sama merasakan bahawa layak ke aku ni masuk syurga. Tapi kalau kita hari ini, tuan-tuan, yang jauh daripada baginda Nabi SAW, bahkan bukan itu sahaja, kita jauh daripada orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, tak merasakan perkara ini. Allahu Akbar. Satu perkara yang amat rugi, tuan-tuan. Pemuda ni tadi, tuan-tuan, datang jumpa Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah." Dan hadis ini diriwayatkan, dari kisah ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa katanya? "Ya Rasulullah, ayumna'uni suwadi wa damamatu wajhi min dukhulil jannah." Kata pemuda ini, "Wahai Rasulullah, apakah kehitaman muka aku ini dan kehodohan yang ada pada wajah aku ini dapat layak aku masuk ke syurga Allah?" Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, bayangkan. Pemuda ini dalam sirah digambarkan seorang pemuda yang mukanya hitam legam, tuan-tuan. Lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita Bilal bin Rabah, seorang pemuda yang hitam legam kulitnya. Tetapi pemuda ini tadi yang bertanya kepada Nabi, "Ayamna'uni suwadi wa damamatu wajhi min dukhulil jannah." Ya Rasulullah, apakah dengan kehitaman muka aku ini dan kehodohan muka aku ini, kehitaman kulit aku dan kehodohan muka aku ini, dapat aku masuk syurga, ya Rasulullah? Tuan-tuan, para sahabat bertanya, tuan-tuan, bagaimana fizikal mereka, dan keadaan kulit mereka yang hitam, yang mukanya hodoh pula, tuan-tuan. Tak tahu hodoh macam mana pun, tak ada cerita, tapi gambarkan, dari tersebut gambarkan mukanya hodoh wadaman matu wajhi. Tapi dia merasakan bahawa, ya Allah, aku ni dah tak handsome, hitam legam pula, dapat ke masuk syurga ni, ya Rasulullah? Kita hari ini kadang-kadang, tuan-tuan, kita rasakan, oh, aku ni handsome, confirm ahli syurga, tuan-tuan. Ada orang kadang rasa macam tu juga. Kau ni muka hodoh, kau ni ahli neraka ni, Allah na'udzubillah, tuan-tuan, kan? Tapi ada kata, aku ni handsome, confirm ahli syurga, tuan-tuan. Allah tak pandang pada kulit wajah kita, tuan-tuan. Itu sebab ada ayat ini, kisah ini digambarkan kepada kita motivasi sama-sama, sebagai motivasi pada kita semua. Dan bila mana sahabat ni tanya, ya Rasulullah, adakah dengan kehitaman kulit aku ini dan hodohnya muka aku ni, ya Rasulullah, dapat untuk aku masuk syurga? Rasulullah pandang pemuda tu tadi dan dia pun senyum. Rasulullah senyum, kan? Apa kata Rasulullah, tuan-tuan? Allahu Akbar, senyum. Dia kata, la wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah. Tak, kata Rasulullah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Nabi sambung lagi, selagi mana kamu, wahai sahabat aku, benar-benar yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni selagi mana kamu yakin bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, kamu yakin bahawa tak ada orang yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala, kamu yakin bahawa semua makhluk selain daripada Allah ini tak boleh buat apa-apa. Kipas tak boleh bagi angin, yang bagi angin itu Allah. Api tak boleh jadi panas, yang bagi panas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ais tak boleh bagi sejuk, yang bagi sejuk itu adalah Allah.
Anak, isteri, rumah besar, kereta besar tak boleh bagi bahagia. Yang bagi bahagia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Katil yang empuk tak boleh berikan keselesaan. Tapi bagi selesa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang memasak, walaupun ikut resepi yang betul, belum menjamin kesedapan masakan kita. Yang bagi sedap itu, yang kita rasa sedap itu, dah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, pangah-mangah, ini dikirakan iman. Itu sebab Nabi sebut, la wallazi nafsi biyadih, kata Nabi. Selagi jiwa aku ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, selagi kamu beriman, betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sambung lagi, seandainya kamu yakin juga dengan hari jalan aku, jalan Nabi SAW, itulah jalan kejayaan, kata Nabi. Nabi sebut, selagi itu kamu akan boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila mana sahabat ni tadi, sahabat yang bernama Sa'ad As-Sulami Al-Aswad, Sa'ad As-Sulami Al-Aswad, seorang sahabat Nabi yang berasal daripada Bani Sulam. Ya, Bani Sulam. Dia bukan daripada keluarga kecil-kecil, tuan-tuan, tapi keluarga yang kaya. Tetapi dia mendapat kata meriwayat menggambarkan kehitaman kulit Sa'ad ini dapat daripada keturunan belah nenek dia. Dan dengan kehitaman kulitnya tersebut, tuan-tuan, dia disisihkan daripada keluarga. Kadang-kadang kita dalam keluarga kita, tuan-tuan, ada adik-beradik kita yang mungkin kulitnya kurang cerah berbanding kita. Kadang-kadang orang nampak mak ayah putih, anak golap pula ni. Contoh kadang-kadang kan. Kalau mak ayah golap, anak putih tu orang tak kisahlah, nampak anak tu cantik. Tapi ada orang hairan kadang-kadang mak ayahnya putih, anak golap pula. Apa orang mana ni? Contoh kadang-kadang kan ada macam tu juga. Nak gambarkan, tuan-tuan, bukan kehendak kita. Allah yang mentakdirkan kelahiran tersebut. Syukur, alhamdulillah. Bahkan bila mana Sayyidina Sa'ad merasakan bahawa kehitaman kulitnya, kerohan dalam wajahnya, jadi risau, dapat tak masuk syurga? Tapi Nabi sebut, selagi kita benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar kita ikut jalan baginda Nabi SAW, selagi itu kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi sebut cakap macam tu, tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad As-Sulami Al-Aswad pun senyum, ya Allah, syukur, alhamdulillah. Tuan-tuan, baginda Nabi sikit pun tak pernah mengecewakan para sahabatnya. Siapa saja yang datang mengadukan masalah, bila mana Nabi tak mampu nak tunaikan, selesaikan masalah tersebut, Nabi akan cuba untuk memudahkannya. Kita ambil poin ini, tuan-tuan. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita datang jumpa kita, minta bantuan dan sebagainya. Kalau kita tak mampu nak bantu mereka, tolonglah kita permudahkan urusan mereka. Kita ikut tentang sifat dan perangai Nabi SAW untuk gambarkan kepada kita, Allahu Akbar, kita umat Islam, kita sama-sama umat baginda Nabi SAW, saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam kebajikan dan juga dalam takwa. Sebab itu, tuan-tuan, saat datang jumpa Nabi bertanya tentang boleh ke masuk syurga. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, saya ni masuk syurga ke Ustaz? Alah, engkau ni perangai macam ni, macam syaitan, tak masuk syurga lah. Kadang-kadang mulut kita ni celupar sikit, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila sahabat begitu tanya, kita cuba pujuk dia, berikan yang terbaik dan sebagainya. Baik, cerita tadi, tuan-tuan, tak berakhir di situ. Bila mana selesai soalan yang pertama, dia pun nak bangun. Nak bangun, dia teringat tentang masalah dia yang kedua. Ada masalah lagi, tuan-tuan. Dia pun berhenti sekejap. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ya Sa'ad, kenapa? Kata Rasulullah, soalan pertama selesai dah, aku dah segembira boleh masuk syurga. Tapi ada masalah lain, ya Rasulullah. Apa dia? Ceritakanlah, kata Nabi. Dia pun cakap, ya Rasulullah, aku dah berada di Madinah ini sekitar 8 bulan, 9 bulan. Dan aku dah usaha untuk meminang wanita-wanita yang berada di sekeliling-keliling kita ini, dan mereka yang dekat dengan majlis engkau, dan mereka yang jauh juga. Aku cuba usaha untuk meminang mereka, tetapi semuanya pinangan aku ditolak, ya Rasulullah.
ditolak dengan sebab aku ini hitam, aku ni tak handsome. Tuan-tuan, daripada kisah soalan yang kedua ini, apa kita ambil iktibar, tuan-tuan? Kadang-kadang kita sendirilah, kita sendiri, kalau kata ada pak long, mak long, pak angah, pak cik, makcik yang nak menerima menantu, ataupun ada anak yang akan menerima menantu, pasangan dan sebagainya, apa pilihan pertama kita kadang-kadang? Cakap dekat anak, kakak, pastikan bakal suami kakak handsome. Kita cakap macam tu. Sekurang-kurangnya macam Fatah Amin lah contohnya. Allahu Akbar, kan. Kadang-kadang yang lelaki pun sama pesan, abang, nak cari makwa pastikan cantik. Macam Niolofa. Sekarang pun Niolofa dah tutup pakai niqab, tuan-tuan, kan. Tak nampak muka dah, nampak mata aja. Kan? Kena cantik. Itu pilihan kita kadang-kadang, tuan-tuan. Sebab apa? Datang daripada nafsu kita sendiri kadang-kadang, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nak gambarkan di sini, dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, pinangan aku ditolak, ya Rasulullah, sebab aku ni hitam, aku tak handsome. Orang melihat di segi rupa paras, tapi orang tak melihat dari segi imannya, dari segi kewarakannya dan sebagainya. Itu juga dengan kita kadang-kadang, tuan-tuan. Ada orang kata, tak apa, tak handsome, tak apa, janji kaya. Okey, tuan-tuan, tu okey lagi lah, tuan-tuan. Sebab ada duit sikit, tak handsome, tak apa, janji kaya. Namun begitu, tuan-tuan, dan kisah ini nak gambarkan kepada kita dalam memilih menantu dan sebagainya, usah dilihat sepenuhnya kepada rupa paras. Lihatlah pada pendidikan dan sebagainya. Bukan kata sesiapa boleh terima, betul, tuan-tuan, kita di segi bentuk muka ni, tuan-tuan, kulit dan sebagainya, mungkin barangkali bila cuci muka hari-hari, tuan-tuan, Allahu Akbar, mungkin boleh bersih, putih, tuan-tuan, putih, mungkin boleh hilang hitam dan sebagainya. Na'udzubillah, mungkin barangkali, insya-Allah, mudah-mudahan, kan. Tapi nak gambarkan di sini, tuan-tuan, bila permintaan yang kedua ini, saat jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku dah cuba meminang lebih ramai wanita sebelum ni dah, tapi semua ditolak. Dia fahamlah rupanya Sa'ad As-Sulami ni nak menikah. Dan riwayat mengatakan bahawa ketika itu umurnya 31 tahun. 31 tahun. Dan dia teringin sangat nak menikah seperti orang-orang yang lain. Tapi sebab dia tak handsome, dia tak putih, orang tolak pinangan dia. Lalu Nabi pun membuat keputusan. Nabi pandang ke kiri, Nabi pandang ke kanan, Nabi tanya sahabat-sahabat, nampak tak Amru bin Wahab? Sahabat kata, ya Rasulullah, tak nampak pula hari ni Amru bin Wahab tak datang. Oh, tak datang. Betul, dia kata, wahai Sa'ad, kau kenal tak Amru bin Wahab? Kenal, ya Rasulullah. Kau tahu tak rumah dia? Tahu, ya Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, beginilah, Sa'ad, aku nikahkan akan dikau dengan anak Amru bin Wahab. Amru bin Wahab ni, tuan-tuan, seorang sahabat juga yang baru berhijrah. Yang baru berhijrah. Okey. Biasa sahabat daripada Bani Thaqif. Yang masa dia Taif dan peluk Islam, lalu pindah ke Madinah. Amru bin Wahab ada seorang anak perempuan yang sangat cantik, yang sangat jelita. Namanya Atiqah. Jadi bila mana Nabi pandang tengok kan tak ada, Nabi pun cakap pada Sa'ad, wahai Sa'ad, aku nikahkan akan dikau dengan Atiqah binti Amru dengan mas kahwinnya sekian-sekian, kata Nabi SAW. Lalu Sa'ad As-Sulami ni rasa, ya Allah, macam ibadat, macam orang kata apa, dapat durian runtuh lah, kan. Tadi mengadu pasal syurga, Nabi kata layak masuk syurga. Yang kedua, mengadu pula pasal tak ada jodoh. Nabi tunaikan hasrat dia untuk dapatkan jodoh. Dapat pula berkahwin dengan wanita yang dikabarkan sangat cantik, jelita, Atiqah binti Amru. Apa tak seronoknya, tuan-tuan. Jadi dia pun seronok. Dia pun cepat-cepat bangkit dan dia pergi berlari, pergi ke rumah sahabat Amru bin Wahab. Sampai di depan rumah Amru bin Wahab, dia pun ketuk. Dia ketuk, salam dan sebagainya. Amru pun buka pintu, dia kata, Sa'ad, dia kenal. Dia peluk, sahabatku Sa'ad As-Sulami, peluk-peluk dan sebagainya. Apakah hajat tuan datang ke sini? Sa'ad ni sebab terlampau gembira, tuan-tuan, tak sempat nak melangkah masuk. Dia kata, wahai Amru, syukur Alhamdulillah, baginda Nabi SAW telah nikahkan aku dengan puterimu.
kata Sa'ad ni. Seronok dia. Amr bin Wahab dengar terkejut. Apa? Nikah dengan anak aku? Dia kata tu. Kan. Dah, kau pergi. Kau balik. Dia tu. Kau cermin diri kau dulu, kata Amr bin Wahab. Tuan-tuan, Sa'ad As-Sulami ni terkejut, tuan-tuan. Terkejut sebab pinangan sekali lagi ni ditolak. Dan dia lah tak heran sangat, tuan, sebab sebelum dah tolak banyak-banyak dah. Tapi kali ini Nabi yang nikahkan dia. Dan dia rasa keyakinan mungkin sahabat akan terima. Tapi sampai di depan pintu rumah Amr bin Wahab, tiba-tiba Amr bin Wahab tolak pinangan tersebut. Dan dihalaunya Sa'ad As-Sulami. Dah, balik. Tengok cermin kau dulu. Tengok cermin muka kau dulu macam mana. Ada hati nak kahwin dengan anak aku cantik jelita, kata Amr bin Wahab. Bila mana Sa'ad tu dengar, tuan-tuan, dia pun patah balik. Dia pun tunduk muka, tuan-tuan. Dia pun patah balik lah. Nak balik berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Ada dua riwayat, tuan-tuan. Ketika itu, bila mana Sa'ad tu patah balik, riwayat pertama, anak pada Amr bin Wahab, Atiqah, didengar perbualan tersebut. Lalu dia kata, wahai hamba Allah, tunggu dulu. Dia panggil macam tu. Sa'ad pun dia pandang, nampaklah wajah Atiqah tu yang sangat cantik. Lepas tu dia kata apa? Dalam hati Sa'ad kata apa? Patutlah bapa ni tak terima. Sebab anak dia, Masya Allah, sangat cantik. Sangat cantik. Aku ni tak layak kot jadi menantu dia. Tak apalah, kata Sa'ad, aku balik jumpa Nabi SAW. Maksudnya dalam riwayat pertama tu nak menunjukkan pada Sa'ad itulah muka isteri dia. Okey. Dan riwayat yang kedua digambarkan bila mana dah dihalau Sa'ad tu balik oleh Amr bin Wahab, Amr pun tutup pintu. Baru Sayyidatina Atiqah turun daripada turun tangga, turun daripada bilik dia. Dia kata, wahai bapakku, siapa yang datang tadi tu? Ayah dia kata, Sa'ad, sahabat aku, Sa'ad As-Sulami. Dia nak apa? Kata Atiqah. Ada je bagi tahu, dia kata Nabi nikahkan kamu dengan dia. Lepas lalu aku tolaklah, kata ayahnya. Lalu Atiqah tanya, wahai ayahku, siapa yang pinangkan aku? Rasulullah yang pinangkan engkau berkahwin dengan Sa'ad. Lalu Atiqah cakap, wahai ayah, tak takut ke ayah? Andai kata nanti turunnya ayat Al-Quran bercerita tentang sikap ayah ini yang menolak perintah Nabi SAW. Ayah dia terkejut, menggeletar lutut, tuan-tuan. Tuan-tuan, Sayyidina Amr bin Wahab seorang sahabat juga, tuan-tuan. Seorang sahabat Nabi. Dan dia manusia juga. Dan kadang-kadang, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kadang-kadang mulut kita ini, kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nafsu kita ni kadang-kadang, tuan-tuan, terkedepan sekejap. Kadang-kadang kita terlupa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terabai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tergelincir, tuan-tuan. Sedangkan sahabat diuji begitu, apatah lagi kita ni, tuan-tuan, iman senipis kulit bawang, tuan-tuan. Mudah sangat tergelincir daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana Sayyidina Amr ini diingat oleh anaknya, takut-takut ayat Quran turun cerita tentang cerita ini, tuan-tuan, dia akan risau, ya Allah, dia akan risau. Lalu dia menggeletar lutut, cepat-cepat dia buka pintu, dia pergi ligan nak kejar Sayyidina Sa'ad tadi sebelum sampai kepada baginda Nabi SAW. Dia kejar, tuan-tuan, tak sempat nak tahan. Sampai aja dia dah nampak dah Sayyidina Sa'ad duduk di depan baginda Nabi SAW. Setiba je di masjid, tuan-tuan, lepas Sayyidina Sa'ad ceritakan sebagainya apa kisah yang berlaku, Nabi pandang Amr bin Wahab di depan pintu. Dia pun nampak. Dia kata, wahai Amr, kau tolak pinangan aku, wahai Amr, kata Nabi. Terus Amr kata, wallahi ya Rasulullah, aku tak tolak pinangan kau, aku terima pinangan ini. Aku izinkan Sa'ad bernikah dengan anak aku, Atiqah. Tuan-tuan nampak tak, tuan-tuan? Tadi agak-agak diterima tak pinangan tu? Tak terima, tuan-tuan. Tak nak terima. Tapi asbab dia memikirkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dia memikirkan tentang redha Nabi SAW, dia sanggup tekan nafsu dia. Dan anak dia tadi kat rumah pun tak kisah. Sebab ini perintah daripada datang cadangan daripada Nabi SAW.
Inilah contoh ahli syurga, tuan-tuan. Contoh ahli syurga sanggup tekan nafsu dia. Walaupun kehendak dia tak nakkan calon menantu macam itu. Dia tak nak calon menantu yang gelap. Dah lah gelap pula, tuan-tuan. Tak cantik pula tu, kan? Tapi dia tekan nafsu dia semata-mata untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tekan nafsu dia sebab apa? Dia meraihkan akan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi pun bersenyum dan Nabi pun cakap, "Wahai Amru, aku gembira dengan sikap engkau." Dan bagi saat itu dah dinikahkan Atiqah binti Amru dengan Sayyidina Sa'ad As-Sulami Al-Aswad dengan mas kahwin 400 dirham. Kan disebut begitu. Dan Nabi pesan, "Wahai Sa'ad, pergilah tunaikan perintah, pergilah beri barang-barang sebagainya untuk berikan kepada bakal isterimu." Sa'ad dengar dengan gembira, "Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Hajat aku nak menikah telah dipermudahkan ya Allah." Lepas tu dia diam. "Tapi ya Rasulullah, aku tak ada duit. Aku tak ada satu sen pun duit. Kan aku nak bagi bayaran 400 dirham ini," kata Sa'ad As-Sulami. Nabi menerima permintaan kali yang ketiga daripada orang yang sama. Kadang-kadang kita, tuan-tuan, ada orang datang kita banyak kali kadang-kadang, tuan-tuan. Kali pertama dia datang minta tolong, kita okeylah tunaikan, tak masalah. Kali kedua dia datang, kita pun nak tunaikan, tapi kita berkira sikit, okeylah, bolehlah dengan syarat. Kali ketiga datang dengan kita, tuan-tuan cakap apa? "Kau ni kenapa? Ingat aku ni problem solver kau ke? Minta kat aku je, minta kat orang lain lah. Asyik minta dengan aku je." Kadang-kadang kita, tuan-tuan. Padahal kadang-kadang, tuan-tuan, orang tu nak datang jumpa kita pun dia malu juga, tuan-tuan. Orang tu nak WhatsApp kita, nak message kita juga malu juga, tuan-tuan. Tetapi dia tekan jiwa dia, dia tekan nafsu dia. Allah yang lorongkan pemikiran tersebut. Aku perlu minta bantuan pada sekian-sekian. Mungkin barangkali Allah lorongkan hatinya lembut untuk bantu aku. Itu juga dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Kali ketiga, saat beritahu, "Ya Rasulullah, aku tak ada duit. Aku sesin pun tak ada ya Rasulullah. Macam mana aku nak nak bayar mas kahwin tersebut?" Apa kata Nabi? Mas kata tadi, tuan-tuan, Nabi walaupun tak dapat nak tunaikan hajat orang, Nabi akan cuba bagi cadangan untuk mempermudahkan urusan orang tersebut. Lalu Nabi pesan pada Sayyidina Sa'ad, "Wahai Sa'ad, kalau kamu tak ada duit, kamu pergi jumpa Osman bin Affan, kamu minta sekian-sekian. Lepas tu kamu jumpa Abdul Rahman bin Auf, kamu minta sekian-sekian. Dan kamu jumpa Ali bin Abi Talib, kamu minta sekian-sekian." Lalu Sa'ad ni senyumlah. Oh, dapat peluang ni. Lalu dia pun pergilah kepada tiga orang sahabat Nabi ni tadi. Apa yang dia dapat, tuan-tuan? Asal nak minta 400 dirham saja, tapi dia dapat 800 dirham. Dan riwayat mengatakan bahawa Nabi sudah minta kepada Sayyidina Osman bin Affan sekitar 200 dirham, tapi Sayyidina Osman bagi 400 dirham. Minta dengan Sayyidina Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan juga Ali bin Talib 100 dapat 200. Total semua 800 dirham. Allahu Akbar, tuan-tuan. Lebih daripada apa yang diminta. Lebih daripada yang diminta. Sebab semua sahabat-sahabat ini mengharapkan redha Allah dan redha baginda Nabi SAW. Dan apa berlaku, tuan-tuan? Dah dapat duit tadi, dia pun pergilah ke pasar. Sampai di pasar, tuan-tuan, untuk beli barang-barang keperluan, untuk beli barang hantaran dan sebagainya, tuan-tuan. Bila masuk saja di pasar, tuan-tuan, tiba-tiba dia terdengar satu panggilan, satu announcement. "Wahai penunggang-penunggang kuda Allah, naiklah, jom berjihad jalan Allah." Dia dengar. Dia pun dengar, ni panggilan jihad ni. Lalu apa dia buat, tuan-tuan? Ada dua riwayat juga yang menceritakan tentang kisah ini, tuan-tuan. Kisah yang kuat, tuan-tuan, duit yang dia pegang tadi, saat letak di tanah. Dia letak di tanah dan dipandang di langit. Dia cakap, "Ya Allah, kau dah permudahkan urusan dunia aku. Kau dah permudahkan segala kemahuan aku, apa yang nak di dunia ini, ya Allah. Apa lagi yang aku nak buat, ya Allah, melainkan ikut perintahmu, melainkan aku sahut seruanmu, ya Allah." Dulu apa dia buat, tuan-tuan? Dia ambil duit tadi, tuan-tuan.
Dia tak jadi nak beli barang hantaran, tuan-tuan. Dia tak jadi nak beli barang untuk isteri dia Atikah dan sebagainya. Dia dah tak pandang dunia dah. Dia ni pandang akhirat semata-mata. Sebab dipikir, dia tengok, dia kata nak beli barang ni hal dunia. Allah dah permudahkan urusan dia. Hal dunia dan sebagainya. Sekarang aku ada duit ni, ya Allah, aku akan berikan kelengkapan untuk aku berjihad jalanmu, ya Allah. Dan riwayat menceritakan, Sayyidina Sa'ad gunakan duit tadi, dia beli pedang, dia beli kuda, kan? Dia beli kuda, dia beli semua kelengkapan perang. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, pakcik-makcik, pak abu, makcik kiyah dan sebagainya. Kita ni kadang-kadang, tuan-tuan, hari ini sangat berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah sedikit pun tak pernah berkira dengan kita. Kita tak ada tangan, tuan-tuan, minta doa kepada kita, berdoa minta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi apa yang kita minta. Bukan tu saja, Allah bagi lebih daripada yang kita minta. Tak gambarkan di situ, tapi kita sombong dengan Allah. Kita berkira dengan Allah. Allah sikit pun tak berkira, tuan-tuan. Bila mana panggilan dan sebagainya, kita tak payahlah, bawa masa je. Ada kuliah kat masjid ni, tak payah. Pandemik ni, tengah Covid, tak payahlah, kat rumah pun jadilah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar seruan dan sebagainya, datanglah budak masjid, tuan-tuan, solat jemaah, ya, kuliah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada wabak Covid-19 ini. Inilah, tuan-tuan. Begitu juga dengan Sa'ad. Lepas dia minta macam-macam tunaikan, tuan-tuan, dan sekarang dengan panggilan jihad, dia pun pergilah. Dan riwayat belanjakan duit, ceritakan Sa'ad membelanjakan duit tersebut. Dia beli kuda, pedang, tombak dan sebagainya. Bahkan dia beli juga baju besi untuk ditutup muka dia ni sampai ke kaki dia, agar orang tak kenal siapa dia. Tuan-tuan, inilah ikhlas, tuan-tuan. Ikhlas. Tak perlu nak khabarkan dengan orang, dan bangun tahajud, dan khatam Quran hari ini, dan baca Quran. Tak perlu, tuan-tuan. Kita update saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu nak update status, tak perlu nak letak kat Twitter dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini selesai sedekah 100,000 contohnya. Alhamdulillah hari ini selesai zikir 1,000 contoh, tuan-tuan. Tak perlu, tuan-tuan. Itu orang yang ikhlas, dia akan diam sahaja dan biar hubungan dengan Allah yang tahu. Apa dia buat, Allah tahu. Bab pujian orang, bab cacian orang, tak makan dek dia. Orang yang beriman ni, tuan-tuan, orang yang ikhlas tak makan benda tu. Tak kisah pun orang nak kata dia apa ke, lantak lah. Yang tahu, Allah tahu apa dia buat. Kadang-kadang kita fikir, kau kenapa tak pergi masjid? Kau ni, kadang-kadang dekat rumah tengok perkataan dia, kadang-kadang, tuan-tuan, dia tunaikan solat jemaah dengan anak isteri dia, dia ajak anak isteri dia mengaji Quran, tadarus dan sebagainya. Lagi bagus. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, saya sendirilah kadang-kadang pergi masjid, tuan-tuan, kita tak tahu anak kita solat tak kat rumah. Kita pun tak tahu anak kita ngaji tak kat rumah. Kalau ngaji, Alhamdulillah. Kalau tak ngaji, tuan-tuan, kita pun dapat dosa sama, tuan-tuan. Itu sebab, tuan-tuan, ini ikhlas yang ditunjukkan oleh Sayyidina Sa'ad As-Sulami. Dia beli barang kelengkapan agar orang tak nampak pun dia tu siapa. Dan bila mana dah siap beli kelengkapan dan sebagainya, tuan-tuan, dia pun cepat-cepat pergi ke perbarisan, join sama-sama dalam tentera. Bila berbaris tu, tuan-tuan, ada sahabat tanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, siapa orang tu? Tak nampak pun muka dia. Sebab dia seorang aja tutup muka. Siapa tu? Kata sahabat pada Ali. Ali kata, tak tahulah, mungkin siapa-siapa dah tu. Mungkin datang daripada Syam ke, datang dari Bahrain ke, dari Basrah ke, lantaklah dia. Janji dia bersama dengan kita untuk berjihad dan memperjuangkan Islam, kata Ali. Biarlah nak kata apa pun. Tuan-tuan. Dan berlakulah peperangan tersebut, tuan-tuan. Berlaku peperangan tersebut, tuan-tuan. Sayyidina Sa'ad As-Sulami ini, dia mencari baginda Nabi SAW. Dan dia berperang di sekitar Nabi. Dia mempertahankan Nabi daripada dicederakan oleh pihak musuh. Sampailah suatu masa, tuan-tuan, tengah-tengah dia duk kawal keliling Nabi itu, tuan-tuan, kuda dia menjadi lemah. Kuda dia tak mungkin cedera dan sebagainya. Lalu dia terjatuh, tuan-tuan, terjatuh dan terselak lengan dia sedikit, tuan-tuan. Terselak lengan dia. Bila terselak lengan dia jatuh depan Nabi, tuan-tuan, Nabi toleh. Nabi nampak lengan sahaja, tuan-tuan. Nampak lengan sahaja. Tetapi Nabi SAW cukup kenal para sahabat Nabi.
Mereka kenal para sahabat baginda. Lalu dia kata, Sa'ad, engkau ke ni Sa'ad? Sa'ad nak lari macam mana tuan-tuan? Nabi dah tanya. Nabi tanya lagi, Sa'ad, engkau ke ni Sa'ad? Lalu Sa'ad pun cakap, ya Rasulullah, aku Sa'ad. Kenapa kau pakai macam ini? Kenapa kau turun? Tuan-tuan, kenapa Sa'ad pakai baju besi tutup seluruh badan tuan-tuan? Sebab dia tahu dia pengantin baru. Kalau dia beritahu Nabi, ya Rasulullah, aku nak ikut berjuang, Nabi takkan bagi sebab dia pengantin baru. Dia baru dikurniakan isteri, dapat duit untuk beri mahar mas kahwin kepada Atiqah, tapi sibuk-sibuk pula tak jumpa lagi pun. Tak sempat lagi nak merasai malam pertama. First night tak sempat jumpa lagi. Tak sempat lagi. Kalau jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku nak ikut berjuang, Nabi takkan bagi. Itu sebab dia pakai baju besi. Tapi Nabi kenal dia. Dan dia jatuh depan Nabi. Nabi tanya, Sa'ad, kau ke ni? Kau ke ni Sa'ad? Ya Rasulullah, benar, aku ini Sa'ad. Nabi pun pandang muka dia dengan kagum. Nabi pun senyum. Nabi cakap, wahai Sa'ad, tidak ada lagi apa yang tinggal untuk engkau melainkan syurga Sa'ad. Demi Allah, kata Nabi, wahai Sa'ad, tidak ada lagi apa benda yang tinggal melainkan syurga untuk engkau Sa'ad. Nabi ulang. Sa'ad dengar kata syurga tu untuk dia. Dia terus bangkit, dia bangun, dia teruskan berperang. Sampailah satu tombak terkena pada batang tubuh dia, tembus ke belakang. Lalu Sa'ad syahid di medan perang tersebut, tuan-tuan. Bila Sa'ad syahid, tuan-tuan, selesai perang, Nabi pergi dapatkan jenazah Sa'ad. Nabi pangku dia. Nabi menangis. Nabi tengok Sayyidina Sa'ad, Nabi senyum. Nabi pandang, Nabi nangis, pandang Sayyidina Sa'ad. Nabi pandang ke langit, Nabi senyum. Lepas tu Nabi pandang balik ke bawah, Nabi toleh, Nabi kalih mata dia. Peristiwa ini disaksikan oleh Sayyidina Abu Lubabah. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, siapakah pemuda ini yang menyebabkan kau pegang dia, kau pangku dia, dan kau senyum kau oleh pandangan kau? Siapa ini ya Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Lubabah. Rasulullah pun tanya, wahai Abu Lubabah, dia ini adalah Sa'ad. Aku baru saja menikahkan dia dengan Atiqah binti Amru, dan dia tak sempat pun nak merasai first night, kata Nabi. Saya tambah. First night tu saya tambah. Okey. Dia tak sempat pun nak jumpa isteri dia, tetapi dah berjihad jalan Allah dan dia syahid. Dan aku pandang dia, aku senyum, aku kagum dengan dia, aku rindu dengan Sayyidina Sa'ad, kata Nabi. Dan aku pandang ke langit, aku senyum sebab aku nampak para malaikat duk berebut-rebut nak menyambut dia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiba-tiba aku tengok tu, aku tak boleh sekali pandangan sebab satu bidadari tu terselak kain dia, dan aku tak boleh pandang sebab itu hak Sa'ad, bukan hak aku ya Rasulullah. Bukan hak aku, kata Rasulullah. Lalu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dengar pun sekalian, Nabi pun menangis sama-sama. Dia kata, ya Allah, hebatnya Sa'ad. Lalu Rasulullah pesan pada sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabat yang lain, kumpulkan segala harta benda Sa'ad, baju besi dia, pedang dia, tombak dia, semuanya, dan berikan kepada Amru bin Wahab. Dan bagi tahu, wahai Amru, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menikahkan Sa'ad dengan bidadari syurga, berganding pada dengan bidadari syurga. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bila berlaku begitu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi datang dengan kisah ini pada kita, tuan-tuan. Kisah yang sangat menuntun jiwa. Dilihat para sahabat Sa'ad As-Sulami, tuan-tuan, tekan jiwa je. Jadi inilah antara ciri-ciri penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup tekan jiwanya. Kita hari ini, tuan-tuan, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita gagal untuk tekan jiwa kita, tuan-tuan. Tekan nafsu kita. Kita kadang-kadang terlalu ikut nafsu kita, buat itu ini dan sebagainya, tanpa kita memikirkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita memikirkan apakah Nabi suka tentang tingkah laku kita. Kita bayangkan, tuan-tuan, para sahabat, dia suka menggembirakan Nabi SAW. Dia akan cuba usahakan buat yang terbaik akan Nabi suka. Tapi kita kadang-kadang, tuan-tuan, cakap, lantaklah, Nabi belum tak ada lagi sekarang pun. Tak kisahlah, biarlah, akan ceritalah, kemudianlah bertaubatlah. Itu kadang-kadang kesilapan kita, tuan-tuan.
Bahkan tuan-tuan muslimin, muslimat, para jemaah dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, seharusnya kita meletakkan dalam diri kita ini satu persoalan. Ya Allah, sungguh pun aku tak layak syurga-Mu. Ya Allah, bimbinglah aku ini. Ya Allah, pimpinlah aku. Ya Allah, untuk mengikuti akan jalan-Mu yang terbaik, akan jalan kekasih-Mu baginda Nabi SAW. Bahkan tuan-tuan, hari ini sahabat dah tak ada tuan-tuan. Jadi kita perlu mencontohi para sahabat, bagaimana sahabat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan? Sahabat tunjukkan contoh yang terbaik bagaimana nak mencintai Nabi SAW. Kita ikut caranya, dengan baca Quran sungguh-sungguh, faham Al-Quran sungguh-sungguh dan sebagainya. Bahkan tuan-tuan, saya meminjam kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghainal izzata fi ghairihi azallana Allah. Kata Sayyidina Osman, kami ini menjadi mulia, menjadi diangkat kehebatannya disebabkan Allah berikan Islam kepada kita. Artinya tuan-tuan, kita ni menjadi mulia, kita menjadi hebat sebab adanya Islam dengan kita. Dan bila mana kita buat keputusan untuk tinggalkan Islam, tak nak tegakkan Islam, tak nak bantu Islam, azzanallah, Allah akan hina kita, Allah akan kutuk kita. Sebab itu, sedang penonton muslimin dan muslimat sekalian, bila mana Allah rezekikan kita dengan perkara kebaikan, syukur alhamdulillah. Bila mana Allah rezekikan kita untuk berdakwah jalan Allah, syukur alhamdulillah. Allah masih menggunakan, Allah masih memperuntukkan usia kita, Allah memperuntukkan dari segi kehidupan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sekurang-kurangnya berkorban untuk menghidupkan syiar Islam, untuk mengembangkan syiar Islam. Bila mana kita hidup dalam muka Allah ini tuan-tuan, kita makan rezeki daripada Allah, kita gunakan nikmat daripada Allah, tapi kita sombong dengan Allah. Kita tak nak mendirikan solat, tak nak baca Quran, tak nak bantu orang lain. Allahu Akbar tuan-tuan, kita telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, berkata Sayyidina Rabi'i radhiyallahu anhu. Rabi'i bin Amir ni juga tuan-tuan, ada kisah yang akan saya kongsikan insya-Allah akan datang tuan-tuan. Rabi'i bin Amir seorang sahabat Nabi yang diutuskan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bertemu dengan ketua tentera Parsi iaitu Rustum. Dan bagaimana Sayyidina Rabi'i ini, dia bahasakan Rustum ni. Rustum tentera Parsi yang sangat bongkak, sangat takabur, dengan kelengkapan peperang ni yang sangat dahsyat, dengan kekuatan yang dia ada tuan-tuan, sangat hebat. Tetapi Sayyidina Rabi'i dapat menundukkan Rustum ini bukan sahaja dengan peperangan, tapi dengan kata-kata dan meruntuhkan semangat Rustum ni. Apa kata Sayyidina Rabi'i? Dia kata apa? Allahu ba'ta'astana linukhrija min man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dia kata apa? Allahu ba'ta'astana, Allah yang mengutuskan kami, Allah yang mengutuskan kita tuan-tuan. Kita tak pernah minta pun nak lahir pada zaman ini. Ada sesiapa yang nak minta lahir pada zaman 70-an, 80-an? Tak ada kan? Tak ada orang pun yang minta nak lahir pada zaman COVID-19 ini. Tetapi Allah mentakdirkan kita, Allah memilih kita semua untuk hidup dan menghadapi zaman ini. Artinya tuan-tuan, Allah berikan kita peluang untuk merasai akan zaman ini. Allah beri kita peluang untuk hidup sebagai umat baginda Nabi SAW, umat yang sangat terbaik, umat yang sangat istimewa. Itu sebab kata Rabi'i, Allahu bata'assana, Allah yang utuskan kita, Allah yang buat pilihan untuk kita lahir di sini. Dan kata saat kata Rabi'i lagi, linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah, untuk kita bawa diri kita ini, untuk bawa orang di sekeliling kita dan sebagainya, untuk kita pesan kepada mereka untuk keluar daripada perhambaan kepada manusia, min ibadatil ibad, menjadikan orang tu agung dan sebagainya, tetapi ila ibadatillah, kepada perhambaan kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah mengutuskan kita di bumi ini tuan-tuan, bukan sebagai Nabi, tidak, tetapi sebagai kita al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Sifat dakwah ini semua orang kena berdakwah tuan-tuan, untuk kita mengajak orang, untuk kita mengagungkan orang,
untuk kita menghambakan orang, tetapi berbalik kepada jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ila ibadatillah, wa min diqid dunya ila si'atihal dunya, wa min jawril adyan la adil Islam. Daripada kesempitan dunia ini kepada keluasannya, keluasan dunia dan juga akhirat. Daripada penindasan, bab kekerasan dan sebagainya, tetapi kepada keadilan Islam. Nak gambarkan di sini, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini, tuan-tuan, kita muhasabah sama-sama. Allah uji kita dengan wabak COVID-19 ini. Mungkin barangkali dosa yang kita lakukan dah tak tertampung dah, tuan-tuan. Jadi mungkin barangkali dengan kita redha dan kita berwaspada dengan COVID-19 ini, barangkali dengan itulah dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Sebab itu, tuan-tuan, kita berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita muhasabah sama-sama. Bagaimana solat kita telah diperbaiki ke belum? Bagaimana bacaan Quran kita telah diperbaiki ke belum? Dah dipertingkatkan ke belum? Dah difaham ke belum? Kata para ulama, tuan-tuan, Al-Quran bukan untuk dibaca saja, tapi untuk difahami dan diamalkan. Kalau Al-Quran turun di bumi ini hanya sekadar untuk dibaca dan dipandang pada zahirnya sahaja, keldai pun boleh baca Quran. Jadi kita manusia, tuan-tuan, kita kena baca Quran, perbaiki sebutan kita, perbaiki pembacaan Al-Quran kita, pertingkatkan kefahaman kita dengan Al-Quran, dan kita cuba amalkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan itulah antara ciri yang terbaik untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga bukan sebab amal kita hebat. Masuk syurga bukan sebab kita hafal Quran, tidak. Tapi kita masuk syurga sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita mohon kepada Allah agar Allah sudi berikan kita rahmat yang banyak. Agar Allah pimpin kita untuk beri kita rahmat, untuk kita mudah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang penonton, para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, cukuplah perkongsian pada malam ini sikit sebanyak. Mudah-mudahan mendatangkan motivasi pada kita semua, mendatangkan semangat pada kita nak berubah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-7. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi tuan-tuan, dan kita diuji dengan wabak COVID-19 ini, kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan baca Al-Quran, perbanyakkan hadiri majlis-majlis ilmu, belajar Quran, bukan sekadar online saja. Datangkan kelas ada offline, direct dengan tok guru kita, berhadapan dengan guru kita. Di situ ada barakah yang sangat besar. Bagaimana Allah perintahkan kepada Sayyidina Jibril untuk datang ke bumi untuk ajarkan baginda Nabi dengan Al-Quran. Jadi kita juga begitu, tuan-tuan, perlu keluar ke rumah, carilah tok guru, carilah ustaz, para asatizah, para mukri, untuk belajar Al-Quran dengan lebih mendalam lagi. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu, Allah akan berikan rahmat kepada kita. Rahmat di mana? Rahmat untuk masuk syurga Allah dengan mudah dan tanpa hisap, insya-Allah. Jadi cukuplah perkongsian pada malam ini, walaupun agak santai tapi biar sampai. Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan tak baik itu pada dosa saya, kekhilafan saya, minta ampun walaupun datang daripada Allah, tapi apa kesilapan saya sebagainya. Astaghfirullahalazim. Doakan sama-sama, tuan-tuan. Saya juga doakan tuan-tuan doakan saya, kesihatan saya dan sebagainya. Doakan juga tak iman kita, tuan-tuan, saudara kita lain sebagainya, agar semuanya terhindar daripada wabak COVID-19 ini. Kita jumpa lagi akan datang, insya-Allah, tuan-tuan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.